أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puan Moderator Ustazah Zainun pada pagi ini, sahabat-sahabat kelab pencinta Al-Quran, seterusnya saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya bahawa rata-rata di kalangan kita ada di antara kita yang mungkin masih muda, tapi saya percaya bahawa ramai juga di antara kita yang sudah pun meniti usia melebihi daripada 40 tahun ataupun menghampiri 40 tahun. Kita tidak akan muda selama-lamanya, kita tak akan bertenaga selama-lamanya. Maka pada pagi ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita melihat bagaimana para ulama membincangkan tentang usia ini. Jadi kita akan cover pada pagi ini yang pertamanya, kenapa kita menggunakan angka 40 tahun. Apa signifikan kepentingan usia 40 tahun ini. Yang keduanya, kita juga akan lihat kaitan surah An-Nasr dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita berjaya kan dalam kes yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mencapai kejayaan, iaitu pembukaan kota Mekah. Kemudiannya surah An-Nasr yang menggambarkan pertolongan daripada Allah dan juga kejayaan. Tetapi para mufassirun mengaitkan surah ini dengan hampirnya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita juga perlu tahu, sebab kalau kita teliti empayar dunia, apabila mereka mencapai kemuncak kejayaan, akan tiba pula fasa kejatuhan. Jadi ini penting untuk kita menginsafi bahawa kejayaan kita tidak kekal. Baik, seterusnya kita juga akan lihat bagaimana fasa-fasa dan peringkat usia kita sehingga kita mencapai usia tua dan ajal itu datang kepada kita. Kemudian bagaimana fungsi tubuh badan kita ini berdasarkan kepada usia. Pada masa yang sama, kita dianjurkan juga berdasarkan nas yang ada untuk kita meminta umur yang panjang. Itu memang menjadi satu perintah dalam agama, supaya dalam doa kita masukkan sekali doa meminta kepada Allah, supaya Allah Ta'ala memanjangkan usia kita dan pada masa yang sama memberkati usia kita. Baik, poin yang keenam pada pagi ini ialah bagaimana hidup kita ni jangan fokus hanya kepada pengumpulan harta semata-mata. Walaupun kita tak nafikan bahawa wang itu adalah penting untuk segala perkara dalam dunia ini, tapi wang tu bukan segala-galanya. Kan kita biasa dengar ungkapan-ungkapan yang mirip seperti ini. Wang bukan segala-galanya, tapi semua benda dalam dunia ni kita perlu pada wang. Kita perlu pada harta. Nak bayar apa bil utilities pun perlu kepada wang. Kita nak travel, kita nak beribadat pun kita perlu pada wang. Untuk kehidupan kita atas dunia pun kita perlu pada harta. Jadi itu antara perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Dan apa kaitan apabila kita semakin tua, kita diingatkan supaya jangan semakin kita ni fokus kepada harta.
Baik, kemudian poin yang ketujuh pada pagi ini yang kita akan lihat adalah bagaimana sikap segelintir manusia semakin tua, miangnya semakin menjadi-jadi. Kan, perangai buruknya semakin terserlah. Jadi kita akan berjaga-jaga dengan sikap buruk ini yang kita tidak mahu itu berlaku kepada kita. Kemudian penting, poin yang ke-8-nya penting kita bila kita semakin tua, kita semakin baik. Sebab tu bila kita tengok ada orang yang bila dia semakin tua, dia pencen dan sebagainya, dia mulai banyak datang ke masjid, majlis ilmu, banyak mendekatkan diri kepada amal-amal kebajikan, jangan kita ejek kan, jangan kita ketawakan dia bila dah tua barulah nak ingat pada mati. Jangan. Sebab itu tanda-tanda soleh kan, tanda-tanda orang itu soleh. Bila dia semakin tua, lepas pencen, lepas dah tak bekerja dan sebagainya, dia semakin ingat kepada ibadah. Jadi itu bagus kan, tanda-tanda yang bagus. Ni kita kadang-kadang bila orang datang masjid mulai mendekatkan diri dengan agama, kita ejek dia, kita ketawakan dia, yang tu tak bagus kan. Baik, kemudian bagaimana para ulama menganjurkan kepada kita cara-cara untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi usia tua kita. Apa yang kita nak kena sediakan untuk kita menghadapi usia-usia saki-baki usia kita ini. Baik, kemudian poin yang ke-10 ialah apakah amalan yang disyorkan oleh para ulama untuk kita lakukan pada saki-baki usia kita, dan akhir sekali doa kan, yang diajarkan oleh para ulama supaya kita ini amalkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sidang hadirin mukminin, yang pertama kita lihat poin yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu berkenaan dengan apa kaitan dengan usia 40 tahun dengan perbincangan kita pada pagi ini. Baik, kalau kita lihat yang pertamanya ialah dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran yang mana Imam Malik sebagai contoh founder kepada mazhab Maliki. Apa kata dia berkenaan dengan umur 40 tahun? Dia kata bahawa aku mendapati para ulama kan, mereka ini banyak negeri-negeri para ulama ni mereka sibuk dengan usia mereka ini dengan aktiviti dunia, dengan aktiviti sosial dan sebagainya. Tapi bila mereka mencecah umur 40 tahun, mereka mulai menjauhi manusia. Ini yang kita akan tengok nanti. Apakah maksud Imam Malik bagaimana kita ni sibuk dengan dunia, dengan sosial, dengan aktiviti kita atas dunia ini, tiba-tiba bila capai umur 40 tahun kita mulai mengurangkan kan aktiviti-aktiviti keduniaan itu. Jadi ini kita akan lihat. Baik. Jadi apa yang berlakunya ialah sudah tentu kata-kata ataupun kalam Imam Malik dan juga para ulama yang lain berkenaan dengan usia 40 tahun ini ada kaitan dengan ajaran agama. Mesti ada nas dalam Quran ataupun hadis. Para ulama mereka tidak bercakap berdasarkan kepada hawa nafsu. Maka bila kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim, kita akan dapati dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini ada relevan dengan apa yang disebut oleh Imam Malik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, kepada parents kan. Hamalathu ummuhu, kan, ibu dia ni memang masa pregnant, masa hamil dengan susah payah bawa dia kan, susah payah bawa dia dengan perut yang membesar itu, dan kemudian melahirkan dia dalam keadaan susah payah juga kan. Lepas tu masa pregnant, masa mengandung, sampailah penyusuan, sampailah kepada tempoh 30 bulan kan, 30 bulan, sehingga bila anak dia dewasa kan,
dan dia mencapai usia 40 tahun. Quran sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Di sini poinnya. Itu Quran sendiri menyebut sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Jadi angka 40 tahun ini bukan para ulama reka, tapi ia berdasarkan kepada revelation, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita menggunakan perkataan ataupun angka 40 tahun. Bukan kerana kita reka, bukan kerana para ulama reka, tetapi kerana itu disebut sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mencapai usia 40 tahun, dia ada doa. Kan? Doa, ya, dan doa ini perlu kita amalkan bila kita mencapai usia kita telah pun melebihi 40 tahun, capai 40 tahun, dah lebih 40 tahun. Ini antara doa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya dan wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Iaitu wahai Tuhanku, berikanlah aku hidayah dan petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada aku dan kepada ibu bapaku, kedua orang tuaku, dan agar aku dapat melakukan kebajikan yang Engkau redai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Tengok, kita doa kita tu sampai kita minta kebaikan-kebaikan itu sampai bukan saja kita saja yang baik, tetapi anak kita, kan, cucu kita juga kita minta kepada Allah supaya kebaikan itu mengalir sampai kepada mereka semua. Dan ini antara doa yang perlu kita amalkan bila kita sudah semakin tua. Dan sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Jadi kita sentiasa melafazkan kalimah taubat. Lebih-lebih lagi bila kita melepasi usia 40 tahun. Dan sungguh aku termasuk di kalangan orang-orang Islam. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, bila kita tengok ada kawan-kawan kita, jiran kita, bila dah semakin tua, dia semakin rajin sembahyang, kan? Makin rajin datang majlis ilmu, kan? Aktiviti-aktiviti agama. Makin nampak, makin kerap kali nampak wajah mereka di surau, di masjid. Maka itu tanda-tanda orang yang beriman, kan? Tanda-tanda orang yang ditetapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat-ayat yang macam ni, yang berkaitan dengan usia 40 tahun ini, diulas dan ditafsirkan oleh ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Imam Syaukani ni adalah ulama tafsir. Dia kata apa? Dia kata tidaklah seorang Nabi diutuskan melainkan selepas mereka mencapai usia 40 tahun. Dan ayat ini menunjukkan bahawa seseorang tu bila dia sampai dah usia 40 tahun, dia akan amalkan doa yang kita baca sebentar tadi, surah Ahqaf ayat yang ke-15. Baik, maka ini antara benda yang penting yang perlu kita pelajari. Baik. Maka seterusnya, poin seterusnya ialah sebagaimana yang saya sebut tadi, apa kaitan surah An-Nasr dengan hampirnya ajal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa kaitannya dengan kita? Ini yang kita kena tahu. Baik. Kalau kita tengok surah An-Nasr, yang mana kita orang-orang Melayu kita biasa sebut, kalau di kampung-kampung masa zaman kita kanak-kanak dulu kita kata surah Idza Ja. Kan untuk guru Quran kita kata surah Idza Ja. Baik. Kalau kita ingat surah An-Nasr ini, ayat dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza jaa nasrullahi wal fath. Kan sampai habis kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, ini ada 3 ayat. Ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Maksud dia apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan beramai-ramai, berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Dalam keadaan ayat kemenangan, dalam keadaan ayat
berkenaan dengan kejayaan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh lihat bagaimana manusia daripada begitu ramai yang menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tiba-tiba dengan kekuatan yang kerdil kan, dalam bermula dengan bilangan yang sedikit dan majoritinya adalah golongan mustad'afin, tiba-tiba Allah Taala sekelip mata kan boleh menukarkan dengan begitu mudah kan kota Mekah dikuasai oleh orang-orang Islam. Sedangkan dahulunya Mekah adalah saksi bagaimana kezaliman demi kezaliman terhadap para sahabat Nabi malah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tiba-tiba begitu mudahnya Allah Taala tukar Mekah berjaya dikuasai oleh orang Islam tanpa berlaku peperangan. Dan juga pada masa yang sama menyaksikan walaupun tanpa berlaku peperangan, menyaksikan bagaimana penduduk Mekah begitu ramai kan, beramai-ramai, berbondong-bondong memeluk agama Islam. Maka sudah tentulah kita gembira. Tiba-tiba dalam keadaan kita mencapai kejayaan itu, dalam keadaan umat Islam bergembira dengan kejayaan itu, rupa-rupanya ayat itu turun mempunyai kaitan dengan hampirnya waktu wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena belajar, sahabat-sahabat sekalian. Bila kita berjaya, bila kita menang, jangan seronok sangat. Jangan seronok sangat. Ini adalah kitaran kehidupan. Baik, kita tengok bagaimana para mufassirun mengulas peristiwa ini. Baik, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengajak para sahabat, dia kata, dan mengajak aku sendiri, yakni mengajak Ibnu Abbas untuk berkumpul sama-sama. Dia kata sepanjang yang dia ingat, sepanjang yang dia ingat, Sayyidina Umar tidak mengajak Ibnu Abbas itu melainkan untuk mempamerkan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Macam kita lah kan, kadang-kadang kita ajak kawan-kawan kita ni berkumpul. Pasal apa? Sebab kita nak ada kawan kita seorang ni yang pandai masak, tunjuk skill dia masak. Macam itulah kan, kadang-kadang kita ada kawan kita, kita nak perkenalkan apa kelebihan yang dia ada. Kan kita baru kenal satu orang ataupun dah kenal satu orang yang kita rasa perlu kita zahirkan kelebihan kawan kita ni untuk dikongsi bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi itu yang berlaku kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata seingat dia tujuan Umar Khattab panggil ni supaya sahabat-sahabat yang lain dapat manfaat daripada ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, yang kita gelarkan Ibnu Abbas ini sebagai hibrul ummah kan. Baik, apa yang berlakunya ialah Umar tanya, apa yang kamu nak cakap kan, apa komen kamu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath tadi kan, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Maka berkenaan dengan ayat ini, sahabat-sahabat kata ayat ini sepanjang pengetahuan kami, kita diperintahkan supaya memuji Allah dan meminta keampunan kepadanya ketika mana kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Baik, kita tengok ayat ni. Sahabat kata apa? Bila ditanya oleh Ibnu Abbas, sahabat kata ayat ni, bila kita menang, kan, bila kita mencapai kejayaan. Kalau zaman kita hari ni di Malaysia, kita tak ada perang lah. Kan, kita tak ada perang. Di Malaysia ni mungkin kejayaan kita dapat naik pangkat, ataupun perniagaan kita membuahkan hasilnya sebagaimana yang kita harapkan, ataupun kita dapat lulus interview pekerjaan, ataupun apa sahajalah kemenangan kejayaan kita, ataupun mungkin kejayaan anak-anak kita, ahli keluarga kita. Jadi bila kita mencapai satu-satu kejayaan ataupun kemenangan itu, para sahabat kata berdasarkan surah Idza Jaa, surah An-Nasr ini, kita diperintahkan untuk puji Allah, satu kan, puji Allah mudahnya alhamdulillah. Yang keduanya bukan sekadar menyebut alhamdulillah, tapi meminta ampun kepada Allah. Nah, yang ni jarang kita orang Melayu buat.
Kita biasa buat alhamdulillah bila kita berjaya. Tapi kita jarang menyebut astaghfirullah. Dan kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku. Jadi ini yang jarang kita lakukan. Jadi bila kita mencapai kejayaan, penting sahabat-sahabat sekalian, bukan sahaja kita sebut alhamdulillah, tapi kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa aku, ya Allah. Kan, astaghfirullah. Dan seumpamanya, itu penting bila kita berjaya. Baik. Kemudian ada sahabat lain pula komen, kan. Dia kata tak tahu, kan. Tak tahu apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Lalu Umar Khattab radhiyallahu anhu dia tanya kepada Ibnu Abbas, apa dia tanya? Dia kata, wahai Ibnu Abbas, um, uh, bagaimana kamu tafsir? Apakah macam tu? Apakah selari dengan apa yang ditafsirkan oleh sahabat-sahabat lain? Maka Ibnu Abbas kata tidak. Mana Ibnu Abbas mempunyai pendapat yang berbeza. Lalu Umar Khattab tanya, bagaimana kamu mentafsirkan ayat ini? Dan Ibnu Abbas jawab, surah ini adalah tanda kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menghampiri, approaching. Kan? Jadi apa yang disebut oleh Ibnu Abbas itu sangat berbeza dengan tafsiran sahabat-sahabat lain. Jadi Ibnu Abbas kata surah ini turun, dia punya asbabun nuzul, kan, dia mempunyai kaitan dengan semakin hampirnya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala kata, jikalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu dengan maksud penguasaan, penaklukan kota Mekah. Dan itulah tanda ajal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memintalah keampunan, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Maka bila mendengar kalam daripada Ibnu Abbas ini, Umar Khattab kata, aku tidak tahu tafsir ayat tersebut selain seperti mana yang diketahui oleh Ibnu Abbas. Jadi ini kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi berdasarkan ini kita dapati bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia menyebut perkara ini dalam kitabnya yang terkenal iaitu Riyadhus Salihin, dan Imam Nawawi dia masukkan peristiwa ini dan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu dengan tajuk anjuran kepada kita untuk kita tingkatkan amalan kebaikan di penghujung usia kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, antara tanda penting dalam kehidupan kita ni, bila kita pencin, bila kita semakin tua, kan, bila kita semakin di hujung usia, maka kita semakin banyak, kan, menunjukkan tanda-tanda kebaikan, kan, semakin banyak berada di masjid, kan, semakin banyak berada dalam majlis ilmu, semakin suka mendengar bacaan Quran, semakin banyak saya suka baca Quran dan seumpamanya, maka itu tanda-tanda yang saleh yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, next. Poin seterusnya ialah fasa kehidupan kita. Baik, dalam fasa kehidupan kita ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Mu'min ayat 67, saya baca terjemahan saja. Huwallazi khalaqakum min turab. Bermula daripada ayat itu sampai kepada akhir ayat. Dialah yang mencipta kamu dari tanah, kemudian setitis air mani, selepas itu segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup sehingga kamu mencapai usia dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua, dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Keadaan tua pun kita tengok ramai je, kan, yang remajanya merempit dan sebagainya, masih lagi muda remaja, belasan tahun, awal 20-an, belum capai usia tua, dah pun meninggal dunia. Macam-macam lah yang berlaku, kan. Baik, maka kami lakukan sedemikian. Allah Ta'ala kata, kami lakukan hal yang sedemikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan.
dan supaya kamu memahaminya. Baik, itu adalah peringkat-peringkat kehidupan kita di atas dunia, dan kita tahu bahawa kita jikalau itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menempuhnya. Kalau dahulu kita yang kahwin, sekarang kita pula yang buat kenduri untuk perkahwinan anak kita. Sekarang kitalah pula yang sibuk mengatur perkahwinan cucu kita pula. Jadi itu adalah fasa-fasa kehidupan. Kalau dahulu orang yang raknikan kita peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian kita pula yang raknikan orang. Itu adalah aturan kehidupan. Baik, kemudian bila kita mencapai usia tua, kan, para ulama menyebut bahawa fungsi tubuh kita memang semakin turun, kan, aging process, kan, kulit kita ni semakin berkedut, kan, semakin bermasalah. Kalau dahulu sakit kepala, pening kepala ni tak sampai 1 hari pun, paling lama pun 1 hari 2 hari dah hilang. Sekarang ni bila dah tua, kan, seminggu pun tak hilang-hilang lagi. Batuk pun macam tu juga. Kalau dahulu masa kita muda, susah nak batuk. Kalau batuk pun sikit-sikit. Bila dah tua ni, batuk tu berpanjangan. Sebulan pun tak habis-habis lagi batuk. Itu contoh mudah lah. Kalau dulu kita buat kerja, bawa kereta, kita pandu kereta kita 2 jam tak rasa apa lagi. Ni bila dah tua ni, mudah aja mengantuk. Setengah jam bawa kereta, dah mulai mengantuk. Jadi itu adalah fasa kehidupan kita, dan bagaimana fungsi tubuh ini semakin menurun. Kan, semakin menurun. Quran menyebut semalitakunu syuyukha, kemudian kamu dibiarkan sampai kamu ni tua. Jadi Imam Qurtubi kata tua ni apa? Imam Qurtubi kata tua ini ialah sesiapa yang sudah melepasi usia 40 tahun. Itu kata Imam Qurtubi. Jadi maknanya siapa yang dah lepas 40 tahun itu di sisi para ulama, dia adalah seorang yang memasuki fasa tua. Jadi kita kena tahulah bila kita fasa tua, apa yang patut kita lakukan. Apakah kita masih lagi sibuk dengan konsert, apakah kita masih lagi sibuk dengan dangdut. Saya teringat bila saya kendalikan kes di Mahkamah Syariah, seorang ayah yang sudah pun pencin, anak dia ni nak kena cari ayah dia. Kan, malam-malam hilang, tak ada kat rumah. Pasal apa? Ayah dia berdangdut lah, apa, berhibur. Itu contoh alamat-alamat yang tidak bagus bagi seseorang manusia. Semakin tua, semakin miang. Kan, semakin tua, semakin menggatal. Semakin tua, semakin lupa kepada ibadah. Itu bahaya. Kan, sesiapa yang memasuki usia tua, dia semakin lupa kepada ibadat, dia semakin hanyut, maka itu tanda-tanda keburukan yang berlaku ke atas individu berkenaan. Na'udzubillah. Jadi penting kita belajar tentang ini. Kita boleh muhasabah, kita perhatikan fasa kehidupan kita ni. Bila kita semakin tua, macam mana aktiviti kita? Kita semakin banyak buat baik ke? Kan, kita semakin banyak bergaul dengan orang-orang yang baik ke? Macam program kita yang dianjurkan oleh kelab sahabat pencinta Al-Quran, kan. Bila kita semakin tua, kita mencari-cari, kan, kumpulan-kumpulan manusia, kan, kumpulan-kumpulan hamba Allah, kan, kelompok-kelompok halaqah-halaqah, jamaah-jamaah yang buat baik, benda-benda kebajikan dan sebagainya. Saya teringat saya menghadiri satu kuliah di sebuah kampung. Kampung itu ada surau yang buruk, kan, dari kayu dan sangat uzur keadaannya. Kemudian baru-baru ini saya dijemput sekali lagi untuk menghadiri menyampaikan kuliah di situ. Saya lihat bagaimana satu surau kampung yang buruk, daripada kayu yang usang, yang nampaknya macam tidak dijaga dengan baik, tiba-tiba tersergam satu surau batu yang gah, kan, yang besar, yang dilengkapi dengan pelbagai alat-alat moden. Jadi saya pun tanyalah berapa kosnya, dana datang dari mana. Mereka menceritakan bagaimana surau itu dibina oleh geng-geng yang motosikal besar. Mereka datang ke kampung, tengok, tanya, nak tak kalau surau itu diperbaiki, digantikan dengan surau yang lebih baik. Jadi itu contoh
bagaimana manusia ini mereka mencari-cari kan apa yang mereka boleh buat benda-benda baik. Jadi kita kena ada sifat-sifat yang macam tu. Kan sifat kita nak buat baik, kita nak tambah kebaikan yang ada pada kita. Kita tak boleh mudah berpuas hati. Dah cukup dah baik kita ni, tak. Kita akan sentiasa tambah kan kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Abu Hurairah dia riwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Nabi kata umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Itu biasalah. Kan itu average-nya macam tu lah, antara 60 dan 70. Dan yang melepasi usia 70 ni tak ramai kan. Itu realiti kan, realiti yang kita tengok hari ini. Baik. Jadi apa yang berlakunya ialah dalam fasa-fasa kehidupan ni kita kena fikirkan. Kita kena fikirkan umur kita ni, peringkat-peringkat dia. Sebab apa? Sebab dalam surah Yasin sebagai contoh, Allah Ta'ala menyebut wa man nu'ammiruhu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, dan barang siapa yang kami panjangkan, nu'ammirhu, yang kami panjangkan usia dia, nescaya kami kembalikan kepada kejadiannya. Afala ya'qilun. Kan apakah mereka tidak memikirkannya? Jadi kita kena fikirlah proses kehidupan kita ni, kita kena tengok balik. Zaman remaja kita macam mana, waktu kita usia 20-an macam mana, 30-an. Kita kena check, tengok. Supaya daripada situlah kita tahu kan betapa kita ni perlu tambahkan amalan-amalan kita untuk kita menghadapi saat-saat kematian kita. Jadi apa yang berlakunya ialah proses tersebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Ta'ala kata bahawa Allah lah yang menciptakan kita ni daripada keadaan lemah. Kan? Daripada keadaan lemah kita tengok baby keluar, tak boleh buat apa pun baby tu. Kan? Kemudian daripada dia tak boleh buat apa tu, dia boleh meniarap, lepas tu dia boleh merangkak, kita boleh tengok keadaan baby. Kemudian daripada keadaan lemah tu jadi kuat. Kita boleh tengok anak-anak kita, cucu kita yang dulunya kita dokong dia, dulunya kita kena suap makanan dia, sekarang dialah pula yang tolong angkat alih almari lah, perabot rumah lah, pasu, bunga dan sebagainya. Kita pula yang tak larat kan. Dulu kita dokong dia. Sekarang dia pula yang tolong angkat barang-barang berat, tong gas dan sebagainya. Lepas tu bila dah kuat, Allah Ta'ala kata selepas kuat tu jadi lemah balik dan beruban. Jadi kita tengok, dulu kita kuat, dulu kita lah yang tolong angkat tong gas, tolong alih pasu bunga dan sebagainya, yang mak kita suruh. Sekarang kita dah lemah dah. Dulu kita yang kuat, sekarang kita dah lemah. Balik semula kepada keadaan asal kita masa kita baby dulu. Ini yang kita kena fikirkan supaya kita renung. Bila kita renung, barulah kita tahu bahawa kenapa kita ni perlu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni bukan untuk seronok je. Bukan tak boleh seronok. Kita memang diperintahkan supaya jangan bersedih. Kita kena, hidup ni kena bahagia. Tapi jangan sampai kita seronok ni sampai kita lupa asal usul kita dan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ialah kita dianjurkan supaya minta dengan Allah supaya umur kita panjang, kan, supaya umur kita diberkati dan usia kita ini dipenuhi dengan amal-amal yang baik. Baik, ada satu riwayat daripada Abdullah bin Busr. Ada satu Arab Badui ni, dia datang jumpa dan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, apa soalan dia? Soalan dia ialah siapa dia manusia yang paling baik? Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, man tala umuruh wa hasuna amaluh. Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalan dia. Al-Hafiz Abu Tahir kata hadis ni hasan. Jadi kalau kita tengok usia kita ni, umur kita panjang, itu satu, kan, usia kita panjang. Yang keduanya, usia kita yang panjang ni kita penuhkan dengan benda-benda baik. Mana kita ni baik dari kecil lagi. Kan, kecil kita dah baik, masa kita sekolah pun kita ni pelajar yang baik, seorang pelajar yang berdisiplin,
tolong cikgu dan sebagainya. Kat sekolah tu orang tahu kita ni seorang pelajar sekolah yang baik. Masuk ke universiti. Di universiti pun dekan, pensyarah kita pun tahu. Rata-ratanya mengatakan kita adalah seorang pelajar yang baik. Bila kita bekerja pun semua orang mengiktiraf kebaikan kita dan begitulah seterusnya sampailah kita tua. Maka ini antara tanda-tanda kebaikan bahawa orang itu termasuk di antara orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling baik. Jadi kita ini yang kita nak kena usahakan kan supaya kita penuhkan usia kita dengan kebaikan-kebaikan. Baik. Poin kita seterusnya ialah bila kita semakin tua, jangan kita ni masih lagi fokus nak kumpul harta. Kan? Sentiasa busy. Busy sebab apa? Busy sebab nak kumpul harta. Yang ni tak bagus. Kan? Bukan sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, bukan kita dilarang mencari rezeki, mencari harta. Bukan. Tapi yang tak bolehnya fokus tu. Kan? Sampai kita abaikan kan ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim. Kan qalbus syekh kan iaitu apa ni, syabun ala hubbi ithnatain dan hubbil aish wal mal. Masih ada yang dah berusia, dah tua, tapi qalb dia itu syab. Kan syab ni maknanya orang muda kan. Oh, dia dah tua tapi hati tu hati orang muda. Apa dia? Sebab dia ada dua benda. Kan? Dia ada dua benda dalam hati dia. Kan? Iaitu angan-angan dia tu panjang, lepas tu dia cinta kepada harta. Jadi kalau kita tengok orang yang panjang angan-angan, dia tak prepare untuk mati. Kan? Dalam kuliah saya sebelum ni saya pernah sebut ada satu orang usia dah 60-an, awal 60-an. Ini sahabat-sahabat boleh Google dalam news portal kan. Dalam berita memang dilaporkan satu orang tua 60 lebih kan dilaporkan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Di mana? Di rumah pelacuran. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Cuba kita bayang usia 60-an tapi masih lagi melanggani prostitute. Kita tak boleh imagine kan satu orang yang usianya sepatutnya waktu tu kita tahu dah anytime Allah Ta'ala boleh panggil kita bila-bila masa kan. Hukum adat kita kata bila dah lebih 60 tahun biasa je kita dengar kan jiran kita, orang taman kita yang meninggal dunia. Tapi bila orang tu kan dia ada hati orang muda, maka berjaga-jagalah kan. Na'udzubillah, kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada perkara yang macam ni. Yang kedua Nabi sebut kecintaan kepada harta. Sebab tu bagus sebenarnya kita tengok ada sebahagian di kalangan kita ni bila dia dah tua, dia mulai mengagihkan harta dia kepada anak-anak. Kan rumah ni bagi pada anak ini, kan tanah ini pula bagi pada anak ni. Mana dia dah prepare. Kan dia sudah bersedia dengan wasiat dia, sudah bersedia dengan pembahagian harta dan dia tahu bahawa dia akan meninggal dunia. Itu menunjukkan bagaimana kita bersedia untuk menghadapi kematian, untuk kita melangkah ke alam barzakh. Sahabat-sahabat sekalian percayalah, hidup kita ni kena ada preparation. Kan preparation inilah antara kunci kejayaan, boleh kata hampir semua benda kan. Kita kena ada persediaan. Kita nak masak pun kita kena bersedia, nak terima tetamu pun kita kena ada persediaan, kita nak exam pun kita kena bersedia, kita nak pergi kerja pun kena ada persediaan, semua tu kena ada persediaan. Orang yang tidak bersedia ni kita boleh tengok bagaimana kelam kabutnya hidup dia. Nak pergi kerja kan, bajunya tak gosok lagi kan, bajunya tak gantung lagi. Maka kita akan tengok bagaimana lintang pukang pagi-pagi nak pergi kerja. Pasal apa? Sebab tak prepare. Kan, file kerjanya tak tahu letak di mana dan sebagainya. Jadi hidup kita ni kita buat apa pun kita kena ada persediaan. Maka begitulah juga bila kita nak melangkah ke alam barzakh. Baik, kemudian seterusnya
Nabi mengingatkan kepada kita, jangan kita ni makin tua makin jahat. Ini sangat-sangat bahaya. Kan? Sangat-sangat bahaya. Orang yang semakin tua semakin jahat. Yang saya sebut semakin miang, semakin gatal. Ini sangat bahaya. Nabi sebut salasatun, kan? Ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Yang mana 3 jenis manusia ni Allah Ta'ala takkan bercakap dengan 3 manusia ni. Wala yuzakkihim. Allah Ta'ala takkan mensucikan dia. Kan? Habislah orang macam ni, dosa dia kan tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bersihkan orang macam ni. Wala yanzuru ilaihim. Pandang pun Allah Ta'ala tak mau. Siapa dia? Orang yang macam ni. Walahum azabun alim. Tak cukup dengan itu, Nabi kata, mereka ni akan dapat azab yang sangat pedih. Kan? Siapa dia? Nombor 1, Syekhun Zanin yang saya sebut tadi. Kan? Syekhun Zanin. Dia tua tapi masih lagi berzina. Na'udzubillah min zalik. Bila kita tua, tinggallah benda-benda buruk tu. Kan? Tinggallah benda buruk. Yang keduanya, Nabi kata, wa malikun kadzab, iaitu pemimpin tapi suka bohong, kan, sentiasa bohong. Jadi teraniayalah, kan, masyarakat kalau kita ada orang yang ada jawatan, pegawai-pegawai tinggi, pemimpin, tapi janjinya tidak ditepati, kan. Kita dah buat permohonan, ada bantuan untuk kampung kita dan sebagainya, oh janji nak tolong dan sebagainya, tapi tak tolong-tolong pun, dia tipu je. Maka siapa-siapa yang pangkat dia besar, kan, dia pemimpin kepada masyarakat, tapi dia selalu mempermainkan ahli masyarakat, maka orang yang macam ni adalah orang yang Allah Ta'ala tak bercakap dengan dia, tak mau pandang dia, dan azab dia sangat pedih. Na'udzubillah. Lepas tu Nabi kata wa'ailun mustakbir, iaitu orang miskin yang sombong. Kita biasa tengok, kan, kalau orang tu pangkat tinggi dia sombong, tu biasalah, kan. Orang yang kaya tapi dia sombong, tu pun biasa juga. Dia memandu kenderaan mewah, dia sombong, ataupun rumah dia besar, dia sombong. Kita kata memanglah sombong. Sebab apa? Sebab dia kaya, sebab dia pangkat tinggi, sebab dia Tan Sri dan sebagainya. Tapi ada satu lagi jenis manusia yang ni lagi dahsyat. Yang ni lagi dahsyat. Kalau pangkat tinggi sombong, harta banyak tu sombong, itu pun dah dosa besar. Cuba bayangkan ada satu lagi jenis manusia yang lagi dahsyat. Yang Nabi kata, iaitu orang tu dia miskin. Kan, dia tak ada apa-apa pun, jawatan pun tak ada, harta pun tak ada. Tapi dalam keadaan tak ada apa-apa tu pun dia sombong. Oh, ini lagi dahsyat. Ini lagi dahsyat. Macam yang kita sebut tadi lah. Kalau orang muda berzina pun, itu pun dah dosa besar, dapat laknat daripada Allah. Kalau orang tua, ini lagi dahsyat. Macam itulah. Jadi kita pastikan kita ni jangan ada sombong. Kita kaya pun jangan sombong. Kita miskin pun jangan sombong. Kita pangkat tinggi pun tak boleh sombong. Apatah lagi kalau kita tak ada pangkat. Ni kita, minta maaf lah, saya bukan nak hina siapa-siapa, tapi pangkatnya rendah sahaja. Tapi kita boleh tengok di setengah-setengah kaunter jabatan kerajaan ke, syarikat-syarikat swasta ke, kadang-kadang yang pangkat rendah ni lebih daripada bos pula. Kan? Lebih daripada bos. Bos okey je, tapi dia ni cakap dengan orang ramai, cakap dengan orang kampung dan sebagainya, nampak sangat sombong. Padahalnya dia miskin, kan, dia tak ada pangkat apa pun. Jadi bahaya. Jadi kita kena hati-hatilah dalam kehidupan kita ni. Kemudian poin kita yang seterusnya ialah we have to make sure, kita kena pastikan bahawa semakin kita berusia, semakin umur kita bertambah, amalan kita makin baik. Kan, akhlak kita makin terpuji. Ini yang kita nak kena improve dalam kehidupan kita. Sebab tu saya dalam kuliah saya selalu sebut, kita kena tanya diri kita, apa dia lagi amalan yang kita belum pernah buat. Kita buat. Kita cuba senaraikan, kita buat list. Apa dia amalan yang kita belum pernah buat. Kita buat yang tu. Itu sebagai usaha, salah satu cara, kaedah untuk kita tambah amalan. Contoh yang saya suka sebutlah,
Iaitu kita senarai itu kita tengok, oh yang kita tak pernah buat sembahyang duha sebagai contoh. Ni waktu duha kan. Kita tak pernah buat, maka kita buatlah yang tu. Ataupun benda yang kita tak pernah buatnya ialah bagi duit kepada sekolah-sekolah tahfiz ataupun pelajar-pelajar yang hafal Quran. Kita buat yang tu. Kita cuba tengok apa lagi yang kita belum buat. Ataupun bagi duit kepada Pak Gad ke, bagi duit kepada orang yang potong rumput yang bersih di tepi jalan ke, kita tak pernah buat sedekah-sedekah yang macam tu. Kita buat. Jadi itu antara cara untuk kita tambah amalan, iaitu dengan cara melihat apa dia lagi yang orang lain buat yang kita belum buat, yang dianjurkan oleh agama, yang agama anjurkan, tapi orang lain dah buat dah, kita je yang belum buat. Jadi cuba tengok, cuba cari. Dan dalam satu hadis ni hadis dalam Sahih Muslim, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian. La yatamanna ahadukum maut. Jangan kita minta cita-cita untuk mati, kan? Bila ada masalah sikit nak mati, kan? Biarlah mati senang. Jangan ada sifat macam tu. Kita kena jadi fighter, kan? Kita kena jadi fighter. Kita kena jadi orang yang pejuang. Kita akan lawan, kan? Segala masalah. Kita sanggup berhadapan, confront dengan isu-isu yang ada. Kita jangan jadi penakut dan pengecut, kan? Kita kena ada sifat berani. Dan itu yang perlu ada kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Jangan sentiasa nak lari daripada masalah. Ada masalah nak lari, tak mau selesaikan, tak mau hadapi benda tu. Jangan. Sikit-sikit nak mati, sikit-sikit nak kelar, nak lukakan pergelangan tangan, sikit-sikit nak bunuh diri sebagai contoh. Baik, mati je lah. Ini antara kata-kata orang yang tidak beriman. Dan orang yang beriman, dia tidak mengharapkan bila ada masalah je nak mati. Tak. Kita akan menghadapi segala isu-isu dalam kehidupan. Lepas tu Nabi kata wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Nabi kata dan jangan pula berdoa supaya segera dapat kematian sebelum kematian tu datang kepadanya. Kita sihat walafiat, kan, bukan apa pun, tapi bila ada masalah sikit, ya Allah matikanlah aku ya Allah. Tak mau minta mati ni, jangan, kan. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya bila dia mati maka terputuslah amalannya, dan bahawa tidaklah usia seseorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambahkan kebaikan. Ini dia punya poin penting, iaitu bertambah usia kita, amalan kita semakin bertambah. Jadi kita kena carilah, kan, apa yang boleh kita usahakan supaya makin bertambah amalan-amalan kita. Jadi macam mana kita nak hadapi usia, saki-baki usia kita ni, kita makin tua, kan? Kita dah pencen sebagai contoh. Ataupun lagi 2-3 tahun kita akan pencen. Apa preparation kita? Dalam syarah Riyadhus Salihin, dinyatakan bahawa maka dianjurkan kepada orang yang semakin tua untuk makin banyakkan amal-amal kebaikan dia. Walaupun memanglah daripada kita muda pun kita disuruh untuk memperbanyakkan amalan kita. Tapi bila kita tua ni, semakin dianjurkan kepada kita untuk tambahkan amalan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia tak tahu bila dia akan mati. Walaupun muda pun boleh mati. Kita tengok ada pelajar satu institusi tu, 2 orang mati masa mandi-manda di air terjun. Itu biasa kita dengar, kan. Remaja, orang yang belasan tahun, 20-an mati. Itu kita akui. Tetapi apabila satu orang remaja, seorang anak muda meninggal pada usia mudanya, ataupun ajal kita ni Allah Ta'ala panjangkan sampai ke tua, tetapi yang pastinya ialah kita akan mati. Dan kebiasaannya bila kita sebut mati ni, kebiasaannya dikaitkan dengan orang tua, lebih kepada orang tua berbanding dengan orang muda. Itu kebiasaannya lah. Maka macam mana kita nak lakukan persediaan? Jadi apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan? Jadi ringkasnya sahabat-sahabat sekalian, antara benda yang penting, nombor 1 di tempat yang paling atas, hierarki, kan, kita jangan buat benda yang pelik-pelik, amalan yang ganjil, yang orang tak buat, ataupun dapat petua siapa entah ni ada halaqah
zikir tengah malam, wirid tengah malam, pukul 12 tengah malam, tutup lampu, berkumpul lelaki, perempuan dan sebagainya. Jangan, yang tu jangan. Kita tak perlu kepada amalan yang pelik yang tidak diajarkan oleh agama. Yang agama ajarkan, yang ni yang kita nak sebut. Apa dia? Amalan kita bila kita semakin tua. Nombor satu apa dia? Nombor satunya ialah kita letakkan prioriti kita kepada amalan wajib. Ini nombor satu. Kenapa amalan wajib? Apa dia amalan wajib? Mudah aja. Amalan wajib sembahyang 5 waktu. Kan puasa bulan Ramadan, kan haji, umrah sebagai contoh. Apa dia lagi? Zakat. Benda-benda wajib. Kita perhatikan benda wajib. Ini nombor satu. Kenapa nombor satu? Sebabnya ialah amalan wajib ni pahala dia jauh lebih banyak, jauh lebih besar berbanding daripada amalan sunat. Ini adalah prinsip umum dalam agama kita. Amalan sunat pahalanya tidak lebih daripada amalan wajib. Jadi amalan wajibnya pahalanya paling besar. Jadi sebab tu nombor satu, kita perhatikan, kita perbaiki, kita improve amalan-amalan yang wajib. Ini penting, yang nombor satu. Dan amalan wajiblah yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nombor satu, bila kita semakin tua, kita kena semakin perhatikan, semakin mempertingkatkan, semakin memperbaiki amalan-amalan wajib kita. Itu nombor satu. Yang kedua, bila kita semakin tua, kan, kita perhatikan benda-benda maksiat, benda-benda haram. Kenapa kita perhatikan? Tujuannya supaya kita dapat mengelak daripada terus melakukan benda yang haram. Kan, apa-apa sahaja perjudian, walaupun kita mungkin tak berjudi macam judi Magnum, Sports Toto dan sebagainya, tapi apa sahaja benda yang boleh termasuk dalam perjudian, kita kena tinggalkan. Macam ada setengah-setengah pertandingan kan, kumpul duit yuran penyertaan, maka hadiah tu diambil daripada yuran penyertaan. Itu dah ada fatwa dalam negara kita bahawa permainan macam tu, pertandingan macam tu dia termasuk dalam perjudian. Jadi kena perhatikan. Jangan kita ingat lumba kuda je judi. Tak. Semua aktiviti ada elemen perjudian ataupun apa yang diharamkan oleh agama kita tinggalkan. Bila dah tua ni, sudah-sudahlah menghadiri konsert-konsert yang jelas bertentangan dengan agama. Nak hadiri konsert boleh, tapi hadiri konsert yang ada dia punya apa kita kata SOP yang selari dengan agama. Contohnya konsert yang kita kata nasyid sebagai contoh, ataupun konsert-konsert hiburan yang mematuhi aturan-aturan agama. Jadi konsert yang jelas bertentangan dengan agama, pergaulan bebas, ada orang mabuk dan sebagainya, lirik-lirik lagu menyembah syaitan, lirik-lirik lagu yang ada elemen seksual dan sebagainya, yang tu tinggalkan. Kita dah tua dah. Kita dah tua, kita elakkan menghadiri konsert-konsert hiburan yang jelas bertentangan dengan agama. Yang ketiganya, barulah kita tengok benda-benda sunat. Ini nombor 3. Apa dia benda sunat yang belum kita buat lagi, kita buat. Apa dia benda sunat yang kita baru buat sekali-sekala, maka kita buat yang sekali-sekala tu sebagai rutin. Sikit tak apa, tapi afdalnya ialah berterusan. Katalah sembahyang sunat duha, kita nak buat banyak-banyak rakaat, kita rasa tak mampu, tak larat, kita buat 2 rakaat, buat 2 je. Ataupun nak buat hari-hari, kita rasa tak larat ataupun kita malas ataupun tak mampu, buat seminggu sekali sebagai contoh. Tapi kita rutinkan, seminggu sekali kita buat, seminggu sekali kita buat sebagai contoh. Baik, yang keempatnya, apa dia amalan? Ini lebih spesifik. Walaupun dia sunat, tapi dia spesifik, iaitu banyakkan tahmid. Sentiasa kerap sebut Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ni benda seronok pun Alhamdulillah, benda tak seronok pun Alhamdulillah ala kulli hal. Kan? Lepas tu istighfar, banyakkan taubat. Jadi duduk dalam kereta, tunggu cucu, tuition, nak ambil tuition dan sebagainya, kita baca astagfirullah, kan? Dan sebagainya. Dan bertaubat kepada Allah. Baik, lepas tu, nombor 5, cari amalan-amalan yang nampak mudah, yang ringan untuk kita buat, tapi pahalanya besar. Yang ni bagus, kan? Kita belajar hadis-hadis Nabi,
yang sahih, kan, hadis-hadis Nabi yang disyurkan oleh para ulama, yang ulama share dengan kita, ajarkan kepada kita apa dia amalan-amalan yang nampak mudah tapi pahalanya besar. Macam yang kita sebut tadi lah, subhanallah, walhamdulillah, kan, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebagai contoh. Baik, seterusnya ialah kita rutinkan. Ini yang keenam, poin yang keenam. Kita rutinkan pagi dengan petang dengan zikir. Kan? Jadi kita ada amalan-amalan yang tetap. Pagi kita ada zikir kita, petang pun kita ada zikir. Dan petang ni ulama berbeza pendapat. Maksud petang ni apa? Petang ni macam kita orang Melayu faham petang ke, ataupun petang sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab, iaitu malam. Jadi maksud petang tu apa? Jadi ada dua pendapat. Petang ni dengan maksud petang, satu lagi petang dengan maksud malam. Satu lagi ialah sebagaimana yang kita buat pada pagi ini. Kita aktif dalam aktiviti ilmu. Ini bagus. Dan aktiviti ilmu kita kena sentiasa join. Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, kan, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah Ta'ala tidak akan menerima hujjah kepada seseorang yang Allah Ta'ala tunda ajalnya sehingga mencapai usia 60 tahun. Jadi kalau kita ni sentiasa je menghadiri majlis ilmu, maka ini kita akan dapat kelebihan, kan, kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, ini pun bagus, yang kita buat sekarang ni, kelab pencinta Al-Quran. Rutin belajar Quran, tadabbur, kita tengok perbahasan para ulama tentang ayat-ayat yang kita baca, dalam tafsir itu macam mana dan sebagainya. Kemudian yang ke-9-nya ialah kita kena banyakkan pesanan kepada anak kita, cucu kita supaya jadi orang baik, soleh dan solehah, dan suka mendoakan orang tua kita, sama ada parents kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan kita bantu orang yang nak mati untuk mengucap syahadah, kan, untuk kita talqinkan dia. Jadi ini antara perkara yang kita patut buat. Jadi kalau kita hantar anak kita ke asrama, jangan lupa sebut ittaqillah, kan, takwalah pada Allah, jangan lupa semayang. Kita biasa kalau hantar anak ke asrama ataupun cucu dan sebagainya, kita pesan belajar rajin-rajin. Itu bagus, bukan tak bagus pesan supaya belajar rajin-rajin. Tapi ramai di kalangan kita yang lupa untuk pesan takwa pada Allah, ya kan? Jangan lupa takwa pada Allah, jangan lupa semayang. Ini antara amalan salafus salih, sentiasa pesan pada anak, sentiasa pesan kepada zuriat keturunan kita, cucu kita ke, cicit kita ke. Setiap kali kita jumpa dia, kita nak berpisah dengan dia, kita pergi ziarah dia, rumah anak kita, kita main dengan cucu kita apa semua. Nanti bila kita nak balik, yang mana yang dah faham tu, cucu yang dah besar, yang dah sekolah, pesan jangan lupa semayang, kan, jangan lupa baca Quran, jangan lupa takwa pada Allah, zikir pada Allah. Ini pesanan-pesanan yang patut kita sebagai orang tua yang sudah berusia ni untuk sentiasa sebarkan kepada anak cucu kita. Akhir sekali, sahabat-sahabat sekalian, sentiasalah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala berkati usia kita. Ini banyaklah doa-doa, antaranya sahabat-sahabat boleh lihat, boleh rujuk dalam buku-buku yang menghimpunkan doa-doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah salah satunya doa, ya Allah, ini saya sebut yang terjemahan lah. Ya Allah, banyakkanlah harta aku, kan, dan anak aku, serta berkatilah kurniaan yang engkau berikan kepada aku. Panjangkanlah usiaku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalanku, dan ampunilah dosa-dosaku. Itu contoh macam mana bila kita tua, kita bukan disuruh untuk lupakan harta. Tak, masih boleh kita cari harta sebab harta ni perlu. Sebab tu kita minta doa, Allahumma, kita minta, ya Allah, kan, akthir mali, banyakkan hartaku. Kalau kita tua, harta tak ada, EPF pun tak ada, macam mana kita nak hidup? Susah, kan? Kena ada saving. Jadi itu contoh kenapa kita minta dengan Allah supaya harta kita banyak. Yang kedua, iaitu kita banyakkan zuriat keturunan. Kita nak anak yang ramai, anak yang sihat, anak yang berbakti kepada kita, dan kita minta wabarik li fima a'taitani,
Kita minta supaya Allah Ta'ala berkati semua benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita nak kebaikan daripada benda-benda tu. Ada benda banyak, harta banyak pun tak guna kalau tidak ada kebaikan padanya. Kita nak kebaikan daripada harta yang kita ada. Lepas tu kita minta dengan Allah, iaitu supaya Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam keadaan kita taat kepada dia. Kita tak mau usianya panjang tapi penuh dengan maksiat, tak mau. Na'udzubillah min zalik. Dan kita minta dengan Allah, wa ahsin amali, dan Allah Ta'ala elokkan amalan-amalan kita. Cantik dia ibadat kita. Dan lepas tu akhir sekali waghfirli. Waghfirli apa dia? Itu kita minta dengan Allah agar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Jadi setakat itu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita lebih bersedia untuk menghabisi saki baki usia kita yang ada ini dan kita melangkah ke alam barzakh dalam keadaan Allah Ta'ala muliakan kedatangan kita dengan disambut oleh para malaikat yang sejauh mata memandang, yang turun dari langit untuk mengiringi roh kita yang berpisah dengan tubuh fizikal kita. Ini sekadar itu. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan semula kepada Puan Zainul. Silakan. Baik Ustaz, kita baca satu soalan dekat sini daripada Puan Marhani. Dia tanya, bolehkah seorang mu'allaf membaca dan mengamalkan doa dari ayat 15 surah Al-Ahqaf sedangkan ibu bapanya tidak beragama Islam? Baik, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 yang saya baca dia mula-mula tadi, iaitu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bagi kebaikan kan kepada ibu bapa dan sebagainya. Baik, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, doa dalam Al-Quran ini yang afdalnya ialah kita baca berdasarkan kepada teksnya yang asal. Itu yang afdal. Kan? Itu yang afdal. Maknanya kita jangan ubah. Malah kalau dia menggunakan perkataan aku, kita kekalkan perkataan aku. Kalau ayat Quran itu menggunakan perkataan nahnu, kan, kami sebagai contohnya, maka kita kekalkan perkataan kami itu. Itu yang afdal. Cuma ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang itu, saya tak nafikan. Baik, maka berbalik kepada soalan tadi, sebagaimana kaedah asal yang disebut oleh para ulama, bila kita baca doa yang ada dalam Quran itu, doa yang asalnya ayatnya seperti itu, maka kita kekalkan bentuknya itu, walaupun dia seorang muallaf, kan, walaupun dia seorang muallaf, dan memang seorang muallaf kita tahu bahawa ibu bapanya itu bukan Islam, dan dia mati bukan sebagai seorang Islam. Tapi kita amalkan doa itu sebab dia ayat Quran. Soal sama ada doa itu relevan kepada ibu ataupun bapanya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang afdalnya ialah kita kekalkan bentuk asal ayat Quran yang kita baca sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan Ustaz ya, daripada Perlin. Assalamualaikum, bolehkah kita sering mengelakkan diri berada dalam masyarakat dan saudara mara dan banyak menghabiskan masa di rumah ibadah hingga dicop antisosial? Terima kasih. Wallahu alam. Ini pun kita harap tak ada yang salah faham. Sebab tu saya ada sebut di awal secara ringkas tadi, iaitu bukanlah bermaksud kita ni antisocial. Maksudnya ialah kita kena mengelak daripada aktiviti-aktiviti sosial yang tak sesuai dengan orang tua. Jangan sampai tahap kita tinggalkan aktiviti sosial itu sampai kita termasuk dalam ungkapan la rahbaniyah fil Islam, tidak ada kependitaan dalam ajaran Islam. Maksudnya kita tak boleh tinggalkan mak ayah kita, adik-beradik kita, masyarakat kita atas alasan untuk beribadat semata-mata, sebab kalau macam tu kita dah jadi kependitaan, yang mana dalam agama Islam kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kependitaan itu tidak dianjurkan. Maksudnya ialah kita asingkan diri kita daripada masyarakat dan kita hanya nak semayang saja sebagai contoh. Maka itu tidak dianjurkan. Pasal apa? Sebab ada hadis
yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu la yadkhulul jannah qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Jadi kita tetap ada tugas dan tanggungjawab kita kepada mak ayah kita yang dah tua sebagai contoh, ataupun kepada anak-anak kita, kita kena ziarah dia, kena tengok dia. Dan juga masyarakat kita kan, bagaimana maksiatnya kita perlu perangi, kita perlu perbaiki kehidupan masyarakat kan, kita perlu bimbing mereka. Jadi kita kena sentiasa terlibat dengan masyarakat. Jadi kesimpulan dia tak boleh syariat Nabi kita, tak boleh kita mengamalkan kependitaan ataupun dengan maksud kita mengasingkan diri daripada masyarakat totally, dan hanya tumpu untuk sembahyang di rumah-rumah ibadat. Itu dilarang dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Daripada perang sini, Assalamualaikum Ustaz. Ada yang mengatakan jika seseorang itu dah capai umur 60 itu warga emas, tapi masih belum minat dengan amal-amal ibadat, menunjukkan dia ni tak akan berubah sampai ke akhir hayat. Betul ke Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Apabila seseorang itu sudah mencapai usia tua, yang kita sebut hadis tadi kan, syekhun zanin, orang tua tapi masih lagi berzina. Jadi para ulama mereka bila bahaskan tentang hadis ini, mereka kembangkan perbahasan itu dengan mengatakan bahawa itu tanda seorang yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naudzubillah. Tapi itu tanda-tandanya. Jadi kita kena hati-hatilah bila usia tua, ada kawan kita ke ataupun kita sendiri bila umur dah 60 tahun, 70 tahun, tapi semakin tinggalkan ibadat, semakin suka kepada maksiat, maka itu tanda kita menghampiri azab ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kena ingat istilah yang Nabi guna ialah Allah tak mau bercakap. Allah tak mau pandang pun. Itu sangat dahsyat tu. Sedangkan kita di hari akhirat kita sangat perlukan Allah. Di dunia pun kita perlukan Allah, lebih-lebih lagi di hari akhirat. Dan Allah Ta'ala wala yuzakkihim. Allah Ta'ala tak akan sucikan dia. Sedangkan kita ni banyak dosa. Kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan Allah Ta'ala kata azab tu. Kan? Sebut satu persatu. Maka itu sangat bahaya. Jadi jawapannya ialah orang yang semakin tua, semakin lupa kepada agama, semakin jauh daripada ibadat, itu tanda-tanda kemurkaan dan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhi daripada keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Okey, soalan pada Maimun ni soalan terakhir. Ustaz Maimun bertanya, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya kalau kita solat qada masa sebelum atau selepas solat fardu, dikira dapat juga ke pahala sunat qabliyah atau ba'diyah tu? Baik, nah wallahu a'lam. Bila kita sembahyang qada ni dalam kes siapa-siapa yang mungkin terlepas sembahyang sebelum tu ataupun dia sengaja masa dia muda, sebagai contoh dia adalah beberapa tahun, sebagai contohnya dia tak sembahyang, dia sengaja tak sembahyang, maka empat mazhab, kesemua empat mazhab mengatakan wajib qada sembahyang yang sengaja ditinggalkan sekalipun. Maka bagi sesiapa yang qada sembahyang ni sama ada sebelum ataupun selepas, maka itu adalah sembahyang qada, itu bukan qabliyah. Maka bagi sesiapa yang nak sembahyang, nak pahala sembahyang qabliyah dan juga nak kepada pahala sembahyang ba'diyah, maka dia kena sembahyang qabliyah dengan ba'diyah. Cuma katalah dia kesuntukan masa ataupun dia kepenatan, maka pada waktu itu dia dianjurkan untuk memberi keutamaan kepada qada berbanding dengan qabliyah ataupun ba'diyah. Sebab pahala ataupun dosa akibat meninggalkan sembahyang fardu itu lebih utama untuk kita fokus berbanding dengan amalan sunat. Macam saya sebut tadilah, bila persediaan kita waktu tua ini, pada usia tua ini, fokus kita nombor satu ialah amal ibadat yang wajib. Yang sunat tu nombor 3 tau. Yang pertamanya amalan yang wajib. Nombor 2 tinggalkan maksiat. Nombor 3 barulah kepada amalan sunat. Jadi hierarki kepentingan tu kita kena maklum. Kita kena lihat. Wallahu a'lam. Kak Sis nampak Puan Malia angkat tangan nak tanya soalan. Silakan. Salah tekan kot. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi.
nak bertanya sambungan daripada tadi pertanyaan jemaah tadi kan, mengenai kalau kita yang dah berusia 60 tahun ke atas tu adakah dia akan berkeputusan ke macam tu, kan. Lepas tu memang ya ada yang macam tu Ustaz. Lepas tu kita mendoakan, kita minta ya Allah hai berubahlah kan. Allah semoga Allah bagi taufik dan hidayah. Lepas tu sampai dah 70 tahun pun dah lebih pun kalau macam tu juga tu macam mana tu Ustaz? Kalau dalam di kalangan saudara kita ke macam tu lah. Macam mana lagi kita nak buat? Kita kan nak sama-sama masuk syurga. Baik, wallahu alam, memanglah satu benda yang menyedihkan bila kita semakin tua, 60 tahun, 70 tahun, masih lagi tak tinggal benda-benda buruk ataupun baru nak belajar buat benda buruk pun ada juga. Dulu masa remaja dia baik kan, tiba-tiba makin tua ni makin teruk pula. Nah, sebenarnya kita tengok banyak lah sekarang, zaman kita sekarang ni, TikToknya apa semua kita boleh tengok. Ada makciknya nak berjoget sebab nak minum air percuma kan, itu disebarkan. Walaupun kita kasihan kepada makcik tersebut, tapi ini contoh yang tak bagus lah kan. Bila kita dah tua ni cukup-cukuplah nak menari, nak buat perkara-perkara yang mengaibkan seperti itu. Tapi soalan daripada sahabat kita tadi, iaitu puan yang bertanya tadi, iaitu apa yang kita patut buat. Sebenarnya ad-dinun nasihah kan, agama kita ni nasihat. Bila kita tahu ada adik-beradik kita ataupun kawan kita yang perangainya macam tu, maka kita kena bagi nasihat. Itu adalah tugas kita. Soal sama ada Allah Ta'ala buka pintu hatinya, itu urusan Allah. Urusan kita ialah bimbing dia, bagi nasihat dekat dia. Nasihat ni pula ada banyak cara. Ada nasihat secara indirectly, secara tidak langsung. Kita share, contohnya video TikTok ataupun apa-apalah, YouTube ke, penceramah yang mengulas tentang benda-benda macam ni, kita share dalam grup yang dia ada. Itu indirectly, secara tidak langsung. Ada juga kita nasihat orang ni dengan secara langsung. Kita jumpa dia, ajak minum, lepas tu kita sembanglah dengan dia. Kan, jangan kita hina dia ataupun kita gunakan kaedah menyebabkan dia rasa malu kan. Kita cakap elok-elok, kita kata minta maaf, kata kita bukanlah nak campur benda-benda peribadi. Ini adab kita kan. Kalau you rasa benda yang I cakap ni tak sesuai, I akan stop lah. Kita pun sebutlah yang kita rasa benda yang dia buat tu tak sesuai dengan usia kan. Kita orang Islam, kita orang mukmin. Jadi kita cakap elok-elok. Jadi soal dia terima ataupun tidak, itu urusan Allah kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu kasih, walaupun Abu Talib yang kau kasih sekalipun, tapi Allah yang bagi hidayah kepada siapa-siapa yang dia mahu. Maka itu prinsip kita dalam berdakwah. Wallahu a'lam. Puan Zainab nak bertanya. Ya, Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Ni lari pada tajuk ni, saya nak tanya. Kelawar selalu berak dekat rumah saya, dekat pos tu, macam mana saya nak buat Ustaz? Baik, najis binatang kan, kelawar ke apa kan. Dia dalam agama kita ni, nombor satu, apa kita kata, najis memang wajib dibersihkan. Ya, itu nombor satu. Tak kiralah kelawar ke, najis kucing ke, najis apa-apa sekalipun. Nombor satu, kita kena tahu prinsip kaedah dalam agama kita, semua najis wajib dibersihkan. Itu nombor satu. Yang kedua, ada juga kotoran ataupun najis yang mana sangat susah bagi kita. Kan? Sangat susah bagi kita untuk kita jaga. Yang ni fattaqullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah setakat keupayaan kita, setakat mana yang kita mampu. Yang di luar daripada kemampuan kita itu dimaafkan. Sebagai contoh kucing kan, bulu dia ataupun apa sajalah yang bercerai pada tubuhnya itu adalah najis. Tapi oleh sebab kucing ni binatang yang dekat dengan kita, masuk dalam rumah dan sebagainya, yang kita main,
maka bulu kucing yang sedikit itu termasuk dalam najis yang dimaafkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik, maka macam itulah dengan najis kelawar ke apa ke, yang mana kita boleh bersihkan, kita bersihkan. Yang mana yang di luar kemampuan kita, contohnya atas bumbung, yang tu abaikanlah yang atas bumbung. Tapi yang mana yang senang untuk kita bersihkan, kita bersihkan. Yang penting hilang 3 sifat najis tadi. Sebab kalau najis apa-apa sekalipun, kalau ada dalam compound, kawasan rumah kita, posh ke dan sebagainya, kalau sifat najis tu tak hilang, kita hidup tak selesa kan. Bau dia lah yang kita nampak dengan mata kita, memang kita tak selesa. Jadi kita cuba bersihkan setakat mana yang kita mampu. Yang di luar daripada kemampuan itu, kita harap Allah Ta'ala maafkan, insya-Allah. Tiap-tiap hari kelawar tu berak, Ustaz. Ya, saya faham. Memang setengah-setengah rumah Terima kan, kasih. macam-macam Ya. masalah. Ya dah, tak cicak pun ada Ustaz kan? Tai cicak di Itulah. pintu macam-macam ada. Ya, betul-betul kat rumah tu. Dan Ustaz, satu lagi katakanlah kandungan krim untuk kulit ya contohnya kan. Dalam kandungan ingredient tu ada oil, snack oil kan. Kita tahu ular ni adalah yang kita haram dimakan kan daging dia. Dan tiba-tiba minyak tu guna untuk tujuan perubatan. Yang tidak ada cara lain dah kita terpaksa guna. Boleh ke Ustaz pada segi hukum tu? Baik, wallahu a'lam. Dia macam ni. Dari Mm-mm. segi pengubatan ataupun rawatan, kita sebagai orang Islam, kita memang mementingkan kehalalan, hukum halal. Bukan sahaja bahan yang digunakan ataupun ubat yang kita gunakan, sama ada makan, sapu dan sebagainya, malah kaedah rawatan tersebut. Itu kaedah umum lah. Tapi pada masa yang sama kita tahu bahawa ada ketikanya kita tak ada pilihan. Ada ketikanya kita tak ada pilihan. Contohnya kita tak ada pilihan sebab ubat satu tu sahaja yang ada sebagai contoh. Tak ada ubat lain sebagai alternatif. Itu satu. Ataupun yang keduanya ada ubat lain. Tapi ubat yang halal ataupun yang boleh kita gunakan itu kesannya tidak sebagus ubat yang ingredient itu konten apa bahan dia itu adalah bahan yang bernajis. Mana yang bernajis itulah yang lebih baik dari segi untuk menyembuhkan penyakit kita. Ini dua keadaan. Maka dalam dua-dua keadaan sahabat-sahabat semua boleh lihat fatwa-fatwa dalam negara kita dah banyak dah mengatakan bahawa kita dibenarkan, itu dimaafkan untuk kita menggunakan apa-apa ubat ataupun kaedah yang mana ianya mengandungi benda yang haram, tapi kita tidak ada pilihan. Sama ada kerana itu satu sahaja ubat ataupun ada ubat lain yang boleh tetapi dia tidak sebagus ubat yang mengandungi bahan yang diharamkan dalam agama. Maka itu termasuk dalam ayat Quran yang saya sebut tadi. Fattaqullah mastata'tum. Kita bertakwa pada Allah setakat kemampuan kita. Yang di luar daripada kemampuan, di luar daripada kawalan kita itu, kita serahkan kepada Allah dan insya-Allah itu dimaafkan dalam agama. Wallahu a'lam. Okey, baik, saya kira itu je soalan yang terakhir saya. Ya, InsyaAllah, Alhamdulillah, jazakallah khairan fadil Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas perkongsian ilmu ini. Dan sesungguhnya janganlah bagi kita jika usia 40 tahun kita masih lagi bergulman dengan dosa dan maksiat, dan patutnya 40 tahun ini kita lagi bertambah baik ya. Dan sesungguhnya apa yang datang dari Allah itu adalah semuanya baik-baik belaka. Dan Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Marilah sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.